Cerita Nisa. Hari ini aku nak kongsi satu kisah tentang tali pocong, di mana tali ini dianggap sebagai sakti oleh golongan yang sering melakukan hal yang syirik dan menduakan Tuhan. Kisah ini bermula dengan Amran yang sudah sering hidup susah dan sering gagal dalam perniagaan. Dia telah mengambil jalan singkat dengan berjumpa bomoh yang terhandar di kampungnya. Menurut bomoh itu, Amran harus mengambil 3 tali pocong untuk dijadikan pelaris kedai. Tali pocong pula bukan tali pocong sebarangan. Tali ini harus menepati beberapa syarat untuk dijadikan tangkal pelaris terhebat, iaitu tali pocong dari anak sulung dalam keluarga. Dan tali itu juga harus diambil ketika waktu maghrib sahaja. Bomoh itu juga ingatkan Amran untuk teruskan aktivitinya jika dia sudah menggali dan berhenti hanya sebelum azan isyak kedengaran. Jika tali pocong ini diambil selepas waktu maghrib, hidup Amran tidak akan aman dan pelbagai kejadian buruk akan menimpa dirinya. Tanpa berfikir panjang, Amran terus ke kubur keesokan harinya. Dia melihat nama yang tertulis di setiap batu nisan. Hal ini kerana Amran kenal dengan setiap ahli keluarga si mati dan dia boleh mencari tahu latar belakang si mati dengan mudah. Beberapa buah kubur sudah menjadi sasaran Amran. Nampaknya kerja untuk mengambil tali pocong tidaklah sesulit yang disangkanya. Dan lokasi tanah perkuburan juga agak jauh dari kampungnya. Ini lagi memudahkan kerjanya. Dalam otak Amran hanya ada bayangan kekayaan yang bakal dimiliki dan hidup senang yang bakal dijalani. Sebaik saja azan mula berkumandang, Amran mula menggali kubur pertama dan berjaya mengambil tali pocong itu. Dia kemudian terus bergerak ke kubur kedua. Dan dalam masa setengah jam setelah mencangkul, dia berjaya mengambil tali pocong kedua. Namun, ketika Amran cuba mendapatkan tali pocong ketiga, azan isyak mula kedengar. Amran kelihatannya lupa akan pantal larang bomoh tersebut. Ini kerana dia terus menggali dan mengambil tali pocong ketiga itu setelah azan isyak. Dan fikiran Amran, dia kini hanya perlu berjumpa dengan bomoh untuk langkah seterusnya. Ketika dia sampai di rumahnya, dia mula tercium bau busuk seperti bau bangkai di rumahnya. Dia segera mencari punca bau tersebut namun tidak jumpa. Seketika kemudian, bau itu hilang. Ketika Amran sedang tidur, Amran terasa kakinya sempit secara tiba-tiba, seolah-olah dia berkongsi tempat tidur dengan seseorang. Amran menoleh ke arah tempat dia dihimpit dan dia melihat wajah burut berulat dekat dengan dirinya. Amran menjerit ketakutan. Di hadapannya terdapat satu lembaga berbalut kain putih lusuh dengan matanya merah dan berwajah hitam berulat. Bau yang sangat busuk mula menyucuk hidung Amran. Amran mula muntah tanpa henti dan lembaga itu masih lagi berdiri tegak di hadapannya. Amran dengan kekuatan yang tersisa segera berlari menuju ke rumah bomoh. Amran tahu dia mungkin sudah melanggar pantang larang. Bomoh yang mengetahui kejadian itu segera menolong Amran. Bomoh itu juga berkata pocong itu marah kerana tali pocongnya dicuri. Maka Amran perlu segera pulangkan tali pocong itu. Dengan bantuan bomoh itu, Amran pergi semula ke tanah perkuburan dan pulangkan tali pocong itu. Ketika Amran menggali ketiga-tiga kubur itu, Amran sebenarnya sedang diperhatikan oleh 3 lembaga putih yang besar. Dan setelah selesai memulangkan tali pocong itu, barulah lembaga itu hilang. Kejadian itu hanya diketahui oleh Amran dan bomoh sahaja. Apa pandangan korang tentang kisah ini? Apakah benar tali pocong boleh dijadikan pelaris perniagaan? Dan kongsikan pendapat korang dan sehingga berjumpa lagi.